Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dan kasih sayang-Nya masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan perintah-Nya. Mudah-mudahan amalan ketaatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meramaikan bilangan sesebuah kaum, maka dia itu termasuk dari kalangan mereka itu, yakni daripada kaum yang dia ramaikan itu, yakni orang yang duduk bersama-sama dengan satu-satu kumpulan, satu-satu jemaah ataupun satu-satu golongan, bersama dengan mereka, membantu mereka, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bersama-sama dengan golongan itu, maka dia dikira sebahagian daripada golongan itu. Tak kiralah golongan tu golongan baik ke golongan yang tidak baik, golongan hak ke golongan batil, sama sahaja. Siapa yang bersama dengan mana-mana golongan, maka dia itu dikira sebahagian daripada mereka, walaupun dia bukan daripada orang yang sama. Kita kata satu kawasan, sama kawasan, satu daerah, satu negeri, tak. Dan ulama mengatakan daripada hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam nak beri satu peringatan kepada kita supaya kita ini perlu berhati-hati dalam meletakkan diri kita dalam sesebuah ataupun satu-satu golongan. Kena tengok grup yang kita nak masuk, nak join, adakah ini kumpulan ahli hak ataupun kumpulan ahli batil. Kenapa kita perlu berhati-hati? Kerana sekiranya kita berada di dalam sesebuah komuniti, kumpulan, golongan yang berada di sebelah yang batil, maka kedudukan kita berat, yakni bebanan kita, walaupun di dunia ini nampak tidak ada apa-apa, nampak biasa je, tapi oleh kerana dengan kita bersama, kita menyokong, kita suka, menyebabkan kita secara tidak langsung dikira sebahagian daripada kumpulan itu. dikira sebagai kumpulan itu.
Kalau tersilap duduk dalam kumpulan ahli hak, tak ada masalah. Terduduk dalam kumpulan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, ini tidak ada masalah, untung. Walaupun kita tidak tahu apa-apa pun. Tapi kalau kita tersilap berada di dalam golongan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti kita yang akan susah. Dalam riwayat yang lain ada disebut, ada tambahan. Bukan sahaja dia duduk di dalam golongan itu, bahkan dia reda dengan amalan ataupun dengan apa yang dilakukan oleh golongan tersebut. Bersama-sama duduk sekali, dan dia pun suka, reda dengan apa yang dilakukan oleh golongan tersebut, maka dia dikira bersama-sama melakukan perbuatan itu, walaupun dia tidak buat. Walaupun dia tidak buat. Sebab tu di dalam hadis ada disebut, barang siapa yang berusaha untuk belajar Al-Quran, dia berusaha supaya dia boleh baca Al-Quran dengan baik, walaupun sehingga akhir kehidupan dia tidak dapat mahir dalam membaca Al-Quran, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dia bersama-sama dengan ahli Al-Quran. Sebabnya dunia ni dia usaha nak duduk dalam kumpulan tu, nak jadi orang yang boleh baca Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, boleh sebut lafaz-lafaz Al-Quran dengan baik. Akhirat nanti Allah letak dia dalam kumpulan orang yang menjaga Al-Quran, ahli Al-Quran. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, maka hendaklah kita ini berhati-hati dalam setiap tindakan kita, sokongan kita, dan apa-apa yang kita buat, sama ada dari segi zahirnya maupun batinnya. Kadang hak zahir ni tak nampak dalam hati, keinginan kita, kesukaan kita. Dulu kita pernah baca satu hadis, Nabi kata, siapa yang lihat perkara mungkar, maka hendaklah dia cegah dengan tangan. Kalau dia tidak mampu, cegah dengan lidah. Kalau tidak mampu, cegah dengan hati, yakni benci di dalam hati dia. Dan itulah iman yang paling rendah kedudukannya. Dalam satu riwayat sebut, lepas daripada itu tak ada lah tingkatan iman selepas daripada itu. Maknanya hati pun memainkan peranan juga. Bukan setakat kita bersama-sama dari segi zahirnya, suka dengan hati pun dah masuk dah, reda dah dengan perkara-perkara mungkar tu. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang penjaganya, pembantunya adalah aku, maka Ali juga adalah pembantu dan penjaganya. Hadis ini sebahagian ulama mengatakan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan hadis ini ialah apabila anak kepada anak angkat Nabi, Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah ni dia anak kepada anak angkat Nabi, Zaid bin Sabit. Beliau ini telah berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kamu bukanlah penjaga aku. Kamu bukanlah penjaga.
penjaga aku. Penjaga aku hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar kata-kata Usamah ni, maka Nabi pun sabdakan hadis ini. Siapa yang penjaga dia adalah aku, maka Ali pun penjaga dia juga. Yang di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu kedudukan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, supaya dia itu tidak dipandang rendah. Sebab tu Nabi sebut nama Sayyidina Ali secara khusus. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamu la yurhamu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mempunyai sifat kasihan belas kasihan, tidak ada sifat penyayang, la yurhamu, maka dia tidak akan disayangi. Yang ini sebagaimana dia buat pada orang, maka begitulah orang akan buat pada dia. Siapa yang tidak ada sifat penyayang, maka dia tidak akan disayangi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan hadis ini, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucup Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu baginda. Maka satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Al-Aqra bin Habis, bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kucup cucu dia, tunjukkan sifat sayang pada cucu, maka Sayyidina Aqra kata, aku ada 10 orang anak, tapi aku tidak pernah pun aku kucut seorang pun daripada mereka. Ini aku tak pernah kucut mana-mana daripada 10 orang anak aku. Wallahu alam, pada zaman jahiliyah ada satu amalan jahiliyah, di antara amalan jahiliyah, trend dia, yang mereka ini tidak, dengan anak-anak ni dia tidak menunjukkan sifat sayang tu. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu, jadi seolah-olah dia rasa pelik. Aku ada 10 orang anak tapi tak rajin buat sekali pun. Maka bila Sayyidina Aqra kata begitu, maka Nabi pun sabdakan hadis ini, man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat kasih sayang, tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi. Dan berdasarkan hadis ini, ulama menyebut sifat rahmah. Sifat rahmah ni Allah Subhanahu wa taala ada 100. Dalam hadis sebut Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 sifat rahmah. Dan Allah Taala beri kepada penduduk dunia ni satu sahaja. Daripada 100 tu, satu yang Allah Ta'ala beri kepada penduduk dunia. Dengan satu itulah kita lihat satu orang ibu sayang pada anak dia. Hatta binatang pun, hayawan pun sayang pada anak dia. Dengan satu tu, 99 lagi Allah Ta'ala akan gunakan di akhirat nanti, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat rahmah ni sifat menyayangi, bukan setakat kepada manusia sahaja. Bahkan ulama sebut kepada semua makhluk. Semua makhluk, hatta orang yang tidak beriman pun. Sesama orang beriman, yang tu memang pasti dah hak orang, sesama mukmin. Dan orang yang tidak beriman pun, mereka juga mempunyai hak. Mereka ada hak. Dari segi dia tak beriman tu, hak tu kita tak suka lah. Tapi dari segi dia itu
termasuk juga di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu ada rasa kasihan. Kasihan yang paling besar sekali ialah kasihan atas keadaan dia, nasib dia di akhirat. Kasihan yang paling besar. Dengan makna kalaulah dia itu jiran kita, dia dalam kelaparan, maka kita bertanggungjawab untuk bagi dia makan. Tanggungjawab bagi dia makan. Kerana dia bukan seagama dengan kita tak boleh cara tak. Dia susah, kita tak tolong. Sifat penyayang ini perlu ada pada semua makhluk, manusia, binatang dan sebagainya. Kalau dia susah, kita tolong dia, ringankan segala urusan dia. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat baik bukan setakat pada orang Islam, orang beriman sahaja. Bahkan Nabi buat baik pada semua orang. Buat baik ni dia ada 3 tingkatan. Yang pertama, kita buat baik pada orang yang buat baik pada kita. Buat ihsan pada orang yang buat ihsan pada kita. Orang buat baik pada kita, kita pun balas baik. Ini tingkatan buat baik yang paling rendah. Paling rendah. Nombor 3. Orang buat baik, kita buat baik. Tingkatan yang kedua ialah kita buat baik pada orang yang tak pernah buat baik pada kita. Kita buat baik pada orang yang tidak pernah buat baik pada kita. Dia tidak ada apa-apa bagi kita hadiah ke apa ke, tolong kita ke, tapi kita buat baik pada dia. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang tertinggi ialah buat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Ini tingkatan yang paling tinggi, yang dalam banyak keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan. Dan dengan sifat ini, ramai di kalangan orang-orang yang memusuhi Nabi, mereka mendapat hidayah disebabkan sifat ini. Pernah sekali dalam satu peristiwa, satu orang sebelum dia memeluk Islam, nama dia Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ni, dia ni satu orang ahli kitab. Dan dia baca dalam kitab berkenaan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Rasul akhir zaman. Baca sifat-sifat yang lain nampak. Ada satu sifat yang dia tidak nampak, iaitu sifat sabar. Sifat sabar ni nak nampak kena test. Jadi dia cari jalan, macam mana nak test Nabi, nak tengok sabar dia. Maka berlaku satu keadaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada, dalam satu majlis, siapa yang sedia untuk memberi hutang kepada baginda untuk menyelesaikan masalah. Ada satu kaum yang baru masuk Islam dan mereka dalam keadaan susah. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat-sahabat baginda, pada waktu tu Zaid bin Sa'nah ni dia dengar. Jadi dia tawarkan kepada Nabi untuk hutangkan sejumlah wang dan dibayar dalam bentuk buah kurma. Dan hutang pun dibuat, perjanjian pun telah dibuat, akan dibayar pada waktu-waktu sekian. Maka bila
tempoh untuk bayar hutang tu berbaki 3 hari. Maka Zaid bin Sa'nah kata masa ni nak teh ni. Maka dia pergi pada Nabi SAW, pergi terus jumpa dengan Nabi, pegang leher Nabi, tolak ke dinding. Dia kata, lebih kurang ayat dia, wahai Muhammad, ginilah sifat orang Quraisy ni. Macam ni lah sifat orang Quraisy ni, hutang lambat nak bayar. Gini akhlak orang Quraisy ni, tak molek. Padahal waktu tu belum sampai tempoh lagi. Jadi dia marah Nabi. Dia mencaci Nabi SAW sehingga pada waktu itu Sayyidina Umar ada bersama. Sayyidina Umar hunuskan pedangnya, minta izin pada Nabi nak pancung kepala. Tapi Nabi SAW tanya pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar nak buat benda ni? Maka Nabi kata pada Sayyidina Umar, sepatutnya kamu bagi nasihat kepada aku supaya aku segera bayar hutang dia, dan kamu cakap baik-baik dengan dia supaya dia cakap baik-baik dengan aku. Maka Nabi SAW pun suruh Sayyidina Umar bagi tahu pada Sayyidina Umar selepas tu supaya pergi bayar hutang. Seperti yang telah dijanjikan, dan Nabi SAW suruh tambah 70 kilo lagi buah kurma. Tambah 70 kilo tu sebab apa? Sebab tadi kamu telah hunuskan pedang menyebabkan dia jadi takut. Maka bila Sayyidina Umar bawa pergi kepada Zaid ni, bagi ni Nabi bayar hutang ni, tambah lagi 70 kilo sebab tadi aku hunuskan pedang yang menyebabkan kamu jadi takut. Jadi bila Zaid bin Sa'nah tengok, lihat bagaimana akhlak Nabi SAW, sifat sabar Nabi, dan Nabi tak marah sikit pun. Bahkan Nabi tambah pula buat baik. Itu dipanggil buat baik pada orang yang buat jahat. Buat baik pada orang yang buat jahat. Menyebabkan Zaid bin Sa'nah kata memang dia betul-betul Nabi akhir zaman seperti yang tersebut dalam kitab, dia pun masuk Islam. Ada satu kisah lagi, satu orang yang bernama Umayyah bin Wahab sebelum dia masuk Islam. Dia dan beberapa orang pemuka Quraisy telah bermesyuarat, ada 2-3 orang. Dan mesyuarat mereka ini tak diketahui oleh siapa pun. Mereka bermesyuarat di Kaabah, di dalam Hatim. Mesyuarat siapa nak bunuh Nabi, siapa nak bunuh Muhammad. Maka Umayyah bin Wahab kata, aku sedia, cuma ni kalau berlaku apa-apa, siapa nak jaga ahli keluarga aku, dan aku ni ada hutang, siapa yang boleh selesaikan hutang-hutang aku. Maka ada 2 orang yang bersama-sama dia kata, tak apa, kami tanggung. Umayyah bin Wahab pun keluar daripada rumah dia, bawa pedang, dan pedang dia diletak racun. Niat dia memang pergi nak jumpa Nabi, nak bunuh Nabi. Bila dia sampai di Madinah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nampak dia daripada jauh lagi. Dalam hati Sayyidina Umar, dia ni tak boleh percaya, memang orang jahat. Orang yang sentiasa menyusahkan Nabi SAW. Saya tak ingat detail riwayat tu. Tak silap saya, pada waktu dia nampak Umar bin Wahab ni, Sayyidina Umar telah keluarkan kata-kata, "Ya syaitan, nak benda sini." Dan Sayyidina Umar telah suruh para sahabat supaya duduk keliling Nabi untuk
jaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Umayyah bin Wahab ni mari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada Umar, lepas dia, biar dia masuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat yang duduk di keliling Nabi ni supaya ke tepi, biar Umayyah bin Wahab ni datang. Maka sahabat-sahabat dengan berat hati terpaksa, sebab Nabi suruh, dalam keadaan berat hati. Sebab apa? Takut ni orang musuh Islam yang memang diketahui dia punya pemusuhannya, dan dia pun memang niat mari nak bunuh Nabi dengan pedang. Bila sampai depan Nabi, Nabi pun tanya, wahai Umair, cuba kamu bagi tahu betul-betul apa tujuan kamu datang ke sini. Jadi Umair kata, saya datang sini ni nak buat tawaran, ada saudara saya kena tawan. Kemudian Nabi tanya dia lagi, kalau datang nak buat tawaran, kenapa bawa pedang tu? Kenapa bawa mari pedang? Dia kata, asal cara pedang ni, pedang ni banyak menyusahkan kita. Pihak saya pun tak dapat manfaat, pihak kamu pun tak dapat manfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Umayyah, betul, bukankah kamu telah bermusyarat di Hatim bersama dengan si fulan dan si fulan? Kamu telah kata macam ni, kamu nak datang bunuh aku, kamu telah racun pedang kamu. Terkejut dia dengan Nabi boleh cerita detail, sedangkan dia di Mekah, Nabi di Madinah. Bila dia dengar begitu, terus dia memeluk Islam. Dia kata, tak ada siapa pun yang tahu perancangan ni. Kita ada 3 orang je, 3 orang ni je tahu. Dan tidak akan ada orang yang memberitahu kepada orang yang seperti ini, melainkan dia datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang datang dengan niat jahat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut dia dengan baik, jadi sebab untuk dia masuk Islam. Ini tahap buat baik yang paling tinggi. Orang buat jahat pada kita, kita buat baik pada dia. Khair. Ada dalam hadis lain sebab ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabarakat wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang mempunyai sifat penyayang, sayang pada orang lain, maka dia akan dikasihi oleh Tuhan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pula, irhamu man fil ardi, hendaklah kamu sayang kepada sesiapa yang ada di muka bumi. Natijahnya, yarhamkum man fis samai, nescaya kamu akan disayangi oleh orang-orang yang ada di langit. Orang-orang yang ada di langit, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada kita ini menyayangi atas sifat sayang kemanusiaan yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun dhi'ban akalathu dhi'abu. Barang siapa tidak menjadi serigala, maka dia akan dibaham oleh serigala-serigala. Kebanyakan ulama mengatakan ini bukan hadis. Wallahu alam. Kalau dalam sini ditulis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis marfu', ada lafaznya ya'ti 'alan nasi zamanun hum dhi'abun faman lam yakun dhi'ban akalathu dhi'abu. Akan datang kepada manusia satu masa yang kesemua mereka adalah serigala-serigala, yakni orang-orang yang mengambil kesempatan ke atas orang lain.
Siapa yang tidak jadi serigala, maka dia akan dibaham oleh serigala. Jadi ulama mengatakan bukan suruh kita jadi jahat. Tengok dari segi terjemah literal, siapa yang tidak jadi serigala, maksudnya siapa tak ambil kesempatan orang atas orang lain ambil kesempatan atas dia, bukan begitu. Maksudnya Nabi SAW beritahu kepada kita supaya kita ini sentiasa berhati-hati dan sentiasa lihat keadaan-keadaan di sekeliling kita, supaya kita ini tidak menjadi mangsa. Tidak menjadi mangsa. Memang kalau tengok zaman kita sekarang ni, macam-macam orang nak ambil kesempatan atas orang lain. Macam-macam lah. Kita tengok pun takut. Lebih-lebih lagi kalau apa panggil, melibatkan duit, lagi macam-macam. Ada macam ni, ada macam ni. Walaupun kita tak tahu niat yang sebenar, wallahu alam, tapi begitu disebutkan. Jadi orang beriman ni dia kena cerdik, supaya dia itu tidak menjadi mangsa. Kita nak buat apa-apa pun kita kena tengok betul-betul, selidik betul-betul. Selidik betul-betul. Jangan kita jadi, hatta kalau dalam kitab-kitab fiqh pun sebut, kalau nak beli tu kena cek dulu, tengok barang tu, supaya kita ni tidak tertipu. Ada keadaan-keadaan bila kita tertipu, kita tak boleh tuntut balik lah. Sebab apa? Dikira kecuaian kita. Dia tak ada hak dah nak minta balik, nak tuntut balik, nak pulangkan balik. Wallahu a'lam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mazaha ustukhiffa bihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melawak, yakni melakukan sesuatu yang membuatkan orang ketawa, nescaya dia itu akan dipandang rendah. Orang yang banyak panggil apa, melawak lah, maksudnya dia ni kerja nak bagi orang ketawa je. Melawak ni dari segi Islamnya, Nabi SAW pun, kalau kita lihat kepada sirah perjalanan hidup Nabi SAW, Nabi pun pernah bergurau, bersenda gurau, melawak. Tetapi itu bukanlah suatu perbuatan yang selalu ataupun yang sentiasa dibuat oleh Nabi SAW. Sekali-sekala Nabi SAW buat lawak. Dan sahabat-sahabat pun pernah bersenda gurau dengan Nabi, tapi bukan sentiasa. Pernah satu orang sahabat dia sakit mata, kemudian dia makan buah kurma. Maka Nabi SAW kata, wahai si fulan ni, kamu sakit mata tapi makan buah kurma panas. Ni sahabat tu kata, wahai Rasulullah, saya makan guna mata yang tak sakit. Dia gurau dengan Nabi, tak ada masalah. Gurauan-gurauan ataupun jenis-jenis melawak yang ditegah oleh syariat ini ialah panggil apa? Ifrat dan mudawamah dalam bahasa Arab sebut. Senda gurau yang ditegah dalam Islam ialah senda gurau yang di dalamnya berlebih-lebih. Bergurau tu lebih sangat. Kalau istilah sekarang ni dipanggil bahan. Orang Terengganu panggil apa tu?
Orang bahasa bukunya membahan. Bahan ni apa? Terengganu kata dia. Membahan ni maksudnya dia merendahkan orang lah. Dia bukan setakat melawak. Melawak tu buat sesuatu yang lucu, ketawa, tapi dia jadikan kekurangan orang sebagai satu bahan untuk dia membuatkan orang lain ketawa. Ini masuk dalam kategori mizah ataupun senda gurau yang ditegah oleh syariat. Dan dia akan menyebabkan hati jadi keras. Hati jadi keras. Orang yang banyak ketawa ni, hati dia akan jadi keras. Keras hati. Bila keras hati, menyebabkan dia akan jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu kesannya. Haibah dalam diri dia pun akan jatuh. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau senda gurau yang sikit-sikit, contohnya satu orang guru untuk menghilangkan kepenatan pelajar, para pelajar dia buat sedikit senda gurau, buat lawak sikit, yang tu tidak ada masalah. Tapi dengan menjadikan senda gurau ni sesuatu perkara yang sentiasa dibuat, asal bercakap je melawak, ataupun dijadikan sebagai satu profession, ini masuk dalam kategori senda gurau yang dilarang oleh syarak. Walaupun pada zaman kita ianya diangkat, diletakkan, maksudnya ada kedudukan, dapat anugerah, ada macam-macam lah. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang dilarang oleh syarak. Kalau sikit-sikit tak apa, tapi memang bila sampai ke satu tahap, dia akan melampaui batas. Dah habis modal, tak ada modal lah, maka kekurangan aib orang akan jadi bahan untuk dijadikan jenaka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisaba udhiba. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diperdebatkan hisabnya, nescaya dia diazab. Yakni dia disoal, kalau kita istilah soal siasat, disoal siasat tentang apa sahaja yang dibuat di akhirat nanti. Setiap orang akan kena hisab, akan melalui penghisaban, melainkan golongan-golongan yang Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka tidak ada hisab. Secara umumnya setiap manusia ni ada hisabnya, sebab setiap tindakan kita akan dihisab, akan dikira, ditanya. Harta kita, masa kita, umur muda kita, itu semua akan ditanya. Buat apa, guna untuk apa, di mana belanja, akan ditanya. Dan sesiapa sahaja yang hisabnya itu ditanya dengan begitu terperinci, sampai yang kecil-kecil pun ditanya juga. Nabi kata disebabkan pertanyaan yang begitu terperinci itu menyebabkan dia telah pun merasai azab. Tak kena azab lagi, baru kena tanya. Macam kita lah, kalau orang nak tanya detail sangat, suruh nak korek juga, kita pun jadi rimah. Benda soal siasat contohnya, tanya begitu, tanya begini,
Masuk dalam mahkamah pula kena tanya dengan mendakwa raya begitu begini. Oh, itu pun letih dah. Begitulah di akhirat nanti, sesiapa yang dimunaqasyahkan, diperdebatkan, ditanya secara terperinci tentang apa sahaja tindak tanduk dia di atas dunia ini, maka pasti dia akan merasa sempit, akan merasa susah, dan itu telah cukup untuk jadi azab pada dia, walaupun belum mula lagi azab. Ataupun sebahagian ulama kata pertanyaan yang begitu terperinci itu akan menyebabkan orang yang ditanya itu akan terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ni. Dalam Al-Quran disebut fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitabnya, buku catatan amalnya dengan tangannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka nanti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Yang mudah. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan hisabnya, tak tanya terperinci. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.